Lambatnya. Okay, dia dah start record. Alright. So, kalau kita tengok di sini, ciri-ciri untuk tindak balas elimination ialah kalau kita tengok dalam organic compound tersebut, dia ada single bond, tukar menjadi double bond ataupun tukar menjadi daripada single bond, tukar menjadi triple bond ataupun daripada double bond, tukar menjadi triple bond. Semua ini adalah tindak balas elimination lah ya. Yang ni saya dah terangkan masa kelas yang sebelum ni lah ya. Okay, rearrangement tu kita tengok bonding sama, bonding semua sama, cumanya berlaku delocalization lah ataupun deposition ataupun perubahan ya, changes atom lah, changes of atom dalam bonding. Contohnya kalau kita ada ini kan, lepas tu kita ada OH, dia mungkin tukar menjadi, setelah dia bertukar menjadi single bond, dapat double bond kat sini, EH tukar kat sini. Ya, double bond is still the same, bilangan double bond satu, semua sama lah, bilangan bond double bond semuanya tetap sama ada. Ya, itu rearrangement lah. Now, today saya akan proceed dengan jenis tindak balas yang kita namakan sebagai addition lah, ya, addition dan substitution. Okay. So addition kalau kita tengok ada dua jenis addition. Ya, ada dua jenis addition lah ya. Okay. Ada dua jenis addition. Satu kita ada nucleophilic addition. Okay. Satu lagi kita ada electrophilic addition. Okay, so nucleophilic addition ni ciri dia kalau kita nak tengok ciri dia, ya senang je kita nak tahu dia addition ke elimination ke apa, ya. Organic compound itu daripada double bond, dia ada double bond ditukar menjadi single bond. Ni tengok dekat sini lah. Tengok daripada perubahan bonding dia. Ni ciri untuk tindak balas addition lah ya. Okay. Alright. Addition. Kalau kita tengok ada dua jenis addition, iaitu nucleophilic addition dan electrophilic addition. Okay. Untuk nucleophilic addition, ya, nucleophilic addition. Saya padam sekejap. Padam sekejap. Okay. Untuk nucleophilic addition berlaku ya kepada hydrocarbon ataupun bonding di dalam, okay, contohnya kita ada kita tambah ya, biru lah. Okay, dalam bonding di antara karbon yang mempunyai double bond, tapi bukan dengan atom C. Dia atom lain lah. Atom O contohnya, atom N. Okay, C buat double bond dengan O, lepas tu dia mengalami tindak balas dan dia menjadi single bond. Macam tu. Yang ni tindak balas apa yang kita namakan sebagai tindak balas addition. Kenapa addition? Sebab daripada double bond tukar jadi single bond. Okey, kenapa dia nucleophilic? Dia adalah nucleophilic addition lah. Kalau C tu buat bond, ada double bond dengan bukan C. Tetapi kalau electrophilic addition, contohnya, okey, kita ada C double bond C. C double bond C, ya, apabila dia bertindak balas, contohnya dengan HCl, ya, dia punya bonding tu dia sudah tukar daripada double bond tukar jadi single bond. Masuk kat sini kalau kita tengok di situ.
HCl. Ini adalah addition daripada double bond tukar jadi single bond. Okey, kalau carbon dengan carbon double bond itu dibentuk daripada carbon dengan carbon, itu adalah tindak balas electrophilic addition. Kalau carbon dengan atom yang selain daripada carbon lah, ataupun atom yang more electronegative than carbon, apabila dia bertindak balas daripada double bond tukar jadi single bond, okey, ini kita namakan sebagai nucleophilic addition. Okey, contoh nucleophilic addition yang boleh saya bagikan. Okey, contohnya katalah saya ada ni, ya. Saya buat kat bawah ya produk dia ya. Okay. So, kalau kita tengok, itu adalah jenis tindak balas dia addition. Kenapa dia adalah addition? Kenapa tindak balas ini adalah satu tindak balas addition? Okay. Cuba tengok. Sini ada double bond. Sekarang dia bertukar menjadi single bond. Ini adalah ciri untuk tindak balas addition. Dan ini adalah apa jenis nukleofil yang masuk itu adalah nucleophilic. Nucleophilic. Kenapa nucleophilic? Sebab C buat double bond ini dengan atom yang more electronegative, contohnya seperti O. Macam itulah ya. Ini adalah nucleophilic addition. Okey. Kalau electrophilic addition macam mana pula? Contoh telah saya ambil. Dapat CH3. Nampak dah ni. Okey. Ini adalah satu tindak balas addition. Sebab daripada double bond tukar jadi tempat yang bertindak balas itu daripada double bond tukar menjadi single bond lah. Okey. Sekarang there's no more double bond lah kat situ. Ya. Okey. And bonding baru terbentuk lah. Ini adalah ciri untuk tindak balas addition. Okey. Apa jenis tindak balas addition ini adalah electrophilic. Kenapa dia electrophilic? Kalau kita tengok saja senang. Sebab C double bond C. C double bond C. Okey. Apabila melakukan tindak balas addition, ini kita namakan sebagai electrophilic addition. Adalah penjelasan dia tapi saya tak payah nak ceritalah ya. Okey. Saya nak bagi kamu senang dia tengok supaya kamu tak pening-pening kepala. Kalau macam ni, kenapa dia addition? Sebab daripada double bond tukar menjadi single bond. Kenapa dia nucleophilic? Sebab carbon ni bonded kepada atom yang more electronegative. Ya, double bond dengan atom yang more electronegative lah. So senangnya kita nak tengok lah macam tu. Ya. Alright, itu adalah tindak balas addition. Ya. Okay, next kita cuba tengok kepada tindak balas substitution. Sebentar.
Okay, mari kita tengok untuk tindak balas substitution pula. Okay. Kalau kita tengok untuk tindak balas addition dia ada dua jenis. Okay, nucleophilic dan electrophilic addition. Tapi untuk tindak balas substitution ada 3 jenis pendetailan dia. Ya. So, yang pertamanya kita ada tindak balas nucleophilic substitution. Lepas tu kita ada electrophilic substitution. Dan last one kita ada free radical substitution. Okay. Untuk tindak balas nucleophilic substitution, kita tengok yang ni dulu. Untuk free radical substitution, dia hanya berlaku di dalam tindak balas alkane. Alkane saja, ya, alkane saja. Contohnya, katalah saya ada compound inilah. Let's say saya ada ethane. Nak balaskan dengan Cl2, tapi dengan syarat dia kena ada UV atau heating. Tak ada heating ataupun UV, free radical tak boleh terhasil lah kepada ini tindak balas di antara alkane dengan halogen lah, ya. Ni alkane dengan halogen. Ini berlaku tindak balas secara free radical. Tetapi dengan syarat kena ada heating ataupun UV lah, ya. So dalam tindak balas ini apa yang berlaku ialah kita dapati, ya, salah satu H itu akan sebenarnya boleh ganti semua H, tapi dalam silibus kita belajar cukup sampai tukar satu saja, ya. Okey, H ini kita tukarkan dengan Cl. Ni. Nampak tak ni? Kita dapati H ditukarkan dengan Cl lah. H ni akan pergi kepada Cl untuk membentuk HCl sebagai side product lah. Okey. Jadi tindak balas ini adalah suatu tindak balas penukaran. Double bond tak berubah, double bond semua tak berubah, apa semua, bonding semua tak berubah, cuma tukar hidrogen dengan klorin sajalah, ya. Jadi tindak balas ini kita namakan sebagai substitution. Okey. Kalau untuk alkane, jenis tindak balas dia kita namakan sebagai free radical substitution. Untuk alkane je, ya. Okey. Itu kita ada yang pertama. Okey. Yang kedua kita ada electrophilic substitution. Okey, electrophilic substitution berlaku di dalam benzin. Ni kita ada H dalam benzin. Apabila bertindak balas, contohnya dengan Cl2, okey, pakai catalyst. Dia tak boleh pakai ni kan, ni kita belajar masa benzin tu lah dulu, ya. Okey. So apa yang berlaku ialah kita tukarkan benzin ini, hidrogen dalam benzin, okey, dengan Cl. Okey, kita tukarkan hidrogen dalam benzin dengan Cl lah, ya. So kita tukar dengan Cl. Ini adalah suatu tindak balas substitution. Substitute. Okey, khusus untuk benzin, okey, nama tindak balas ini kita namakan dia sebagai electrophilic
aromatic substitution. So dia adalah untuk benzin, tindak balas penukaran dia adalah sejenis elektrofilik. Untuk benzin kita special untuk benzin kita namakan dia sebagai aromatic lah, electrophilic aromatic substitution reaction lah, ya. Okey. So sekarang electrophilic substitution berlaku dalam benzin lah, ya, berlaku dalam benzin. Ya. Okey. Seterusnya kita ada nucleophilic substitution. Okey. Untuk nucleophilic substitution, ya, untuk nucleophilic substitution berlaku kepada contohnya katalah kita ada compound ini. Cl5. Okey. Okey, kita tengok ya. Sekarang kalau kita tengok, ini adalah juga sejenis tidak balas substitution, ya. Kita tukarkan OH dengan Cl. Bonding semuanya sama, ya. Single bond semua tak berubah pun, ya. Okey. Yang berubah hanya OH dengan Cl. Mestilah ini kita namakan sebagai satu tindak balas substitution. Okey. Dan nucleophilic substitution berlaku apabila karbon ni dia single bonded kepada atom yang more elektronegatif kepadanya. Contohnya kepada kumpulan OH di sini. Ya, kepada O yang ada OH di sinilah, ya. Okey. So ini kita namakan sebagai nucleophilic. Ada nucleophilic substitution reaction lah, ya. Senang je kita nak kenal pasti. Kalau untuk free radical substitution berlaku dalam alkene. Kalau dalam benzin berlaku tindak balas electrophilic addition. Kalau nucleophilic addition berlaku apabila karbon single bonded kepada atom yang more elektronegatif daripadanya lah, contohnya OH, yang ada OH ataupun yang ada Cl. Itu adalah tindak balas substitution lah. Okey, kalau Cl contohnya ataupun Br pun boleh, ya. Okey, katalah saya ada compound ini. Okey, so katalah saya ada CH3 CH CH3. Okey, tambahkan dengan NaOH aqueous. Ini contohlah tindak balas, ya. Okey, kita dapat CH3 OH. CH3. Ni adalah tindak balas kita namakan sebagai nucleophilic substitution. Okey, itu contoh-contoh tindak balas lah. Alright. Mari kita lihat soalan tutorial. Okey. Soalan tutorial, okey, cuba tengok ya. Dia kata kat situ, state the type of reaction. Okey, state the type of reaction. So sekarang kita tengok mana berubah, ni tak berubah. C double bond O masih sama. Apa yang berubah? Sekarang kita tengok sini. Apakah jenis tindak balas itu? Ini adalah sejenis tindak balas substitute. OH substitute dengan Cl. Mestilah ini sejenis tindak balas substitution. Tapi apakah jenis tindak balas? Apakah jenis electrophile ataupun nucleophile species yang tertukar itu? Cuba tengoklah. Sini bonded kepada OH. Kan? Sini bonded kepada OH. Okey? Dia tukar dengan Cl. Ini C ni. Ini C tau. Ini C. So C bonded kepada atom yang more elektronegatif. So ini kita namakan sebagai nucleophilic
substitution fraction lah. Boleh ha? Boleh ke tak? Ada apa-apa nak tanya tak? Tak ada. Okey. Kalau yang ni pula. D. Dah. Tengok D. D. Dia apa dia? Sorry bukan D. E. Sorry. No. E. Okay. Okay, E. Ni apa jenis tindak balas ni? Benzin ni ditulis dalam bentuk skeletal. Sebenarnya dia macam ni lah. Okay. Nak balaskan dengan ni dapat ni lah. Dapat ni. Apakah jenis tindak balas tu? Untuk benzin? Elektrofilik lah. Ha? Apa? Apa dia? Elektrofilik Electrophilic? addition. Electrophilic? Elektrofilik substitution. Khusus untuk benzin, dia kena sedikit tambahan. Electrophilic. Ini tindak balas ni adalah electrophilic aromatic substitution. Macam tu. Boleh? Ni substitution jugalah. E substitution. Ya. Okay. D pula. D. Tengok D. D ni adalah alkane. Ni alkane. Balaskan dengan Br2. Okay. Ada UV. Dapat macam ni. Ni tindak balas apa ni? D. Apa tindak balas apa? Hello? Tindak balas apa? Tindak balas apa? Ainin? Tindak balas apa Ainin? Ainin? Tindak balas apa itu? Ainin? Ya, madam. Tindak balas apa tu? D. Ni D. D ni tindak balas apa? Ni. Free radical substitution. Pandai ni. Jumpa boleh belanja tau. Dia adalah sejenis tindak balas. Yang ni lah kan. Free radical substitution lah. Alkane dengan halogen lah. Ya, alkane dengan halogen. Dia adalah sejenis tindak balas. Free radical. Ni adalah free radical substitution lah. Okay, good. Alright, next. Tengok yang lain pula. Okay, padam ni Sat. Okay. Okay, lambatnya. Satu padamnya. Okay. So, kita tengok A sudah. D sudah. E pun sudah. Ya. Okay. Now kita tengok untuk B pula lah. B.
B ni kalau kita tengok, okay, dari double bond tukar jadi single bond kat sini. Kalau kita lukiskan, kita tuliskan betul C. Cl. Daripada double bond, dia tukar menjadi single bond. Ni tindak balas apa? Tindak balas apa? Panggil nama. Nanti. Addition. Apa? Addition. Tindak balas apa? Clear tak clear? Addition. Tindak balas apa? Tindak balas apa? Addition. Okay, bagus. Addition. Addition. Addition lah. Ini adalah sejenis tindak balas addition. Tapi apakah jenis spesies yang bertindak balas tu? Bila kita ada C dengan double bond C. C double bond C. C double bond C, yang mana satu? Nucleophilic ke electrophilic addition? Electrophilic. Nuclear. Pandai. Kalau C double bond C adalah electrophilic addition lah, ya. Dia adalah electrophilic addition lah, ya. Betul? Okey dah. Tengok C pula. C jadi apa? C tengok. C jadi macam mana? Dia jadi macam ni kan, daripada double bond dia tukar jadi OH. Daripada double bond tukar jadi single bond. Tindak balas apa? Reaction apa? Taklah, janganlah diam. Addition. Tapi apakah jenis spesies yang kita add tu? Nucleophilic. C dengan C lah. Ni C dengan C. Kalau nucleophilic apa? Elektro. Kalau nucleophilic C dengan O. Ni kita nak. Kalau C dengan C apa? C dengan C apa? Electrophilic. So C dengan C adalah electrophilic. Pandai. Okay, good. So maksudnya ini adalah tindak balas. Ini adalah tindak balas electrophilic addition. Okay. Boleh Okay. So next. Ini pula. Yang bawah ni. Yang bawah ni. Ini. Struktur asal dia macam gini. Sini ada H. Ada Br. Ada CH3. Dia tukar jadi double bond. Maksudnya daripada single bond tukar jadi double bond. Apakah jenis tindak balas tu? Daripada single bond tukar jadi double bond. Yang mana satu? Substitution, addition, rearrangement, elimination. Substitution ada jawab substitution ke? Apa jawapan dia? Elimination. Kalau daripada single bond tukar jadi double bond, itu adalah tindak balas. Ciri-ciri untuk tindak balas elimination. Ataupun daripada double bond tukar jadi triple bond. Ataupun daripada single bond tukar jadi triple bond lah. Ya. Daripada yang saturated ditukar jadi unsaturated lah. So ini adalah tindak balas elimination lah. Okay. Ini tindak balas elimination. Ya. G pun kalau kita tengok
daripada single bond kat sini, tukar jadi double bond. Itu juga adalah sejenis tidak balas elimination. Ya, tidak balas elimination juga. Okay ya. So habislah dengan tutorial. Okay. So tengok sekarang. Tengok number 11. Okay, number 11 kita ada chloromethane. Chloromethane ni kita tindak balaskan dengan OH. So apabila dia react dengan OH, selepas reaction produknya menghasilkan ya metanol. Metanol ni metanol terhasil apabila OH menggantikan tempat Cl. Maksudnya ini adalah sejenis tindak balas substitution lah. Betul? Okay. Jadi soalannya dia tanya identify the nucleophile and the electrophile. Ya. Okey, kalau kita tengok nucleophile adalah spesies yang kaya elektron lah. Nucleophile adalah spesies yang kaya elektron. Apakah ciri-ciri untuk orang yang kaya elektron? Nampak dia ada charge negatif lah. Maksudnya OH ni adalah sejenis nucleophile. So kalau nucleophile dia punya pasangan untuk bertindak balas, contohnya OH adalah nucleophile, chloromethane dia mestilah sejenis electrophile lah. So identify the nucleophile and the electrophile. OH minus adalah sejenis nucleophile, manakala chloromethane adalah sejenis electrophile lah. Ya. State the type of reaction. Sekarang kita tahu bahawa dalam tindak balas ini kita tukarkan Cl dengan OH kan. Maka tindak balas ini kita namakan sebagai tindak balas nucleophilic substitution. Sebab yang tertukar itu adalah sejenis nucleophile lah ya. Sebab kita tukar itu adalah nucleophile. Nucleophile yang tukar gantikan tempat Cl ni. Kita tahu bahawa OH ni adalah sejenis nucleophile. Dia gantikan Cl. Jadi Cl itu sebenarnya asalnya dia adalah nucleophile dalam spesies inilah. Jadi dia ditukarkan dengan OH lah. So OH ni nucleophile, maka tindak balas ini kita namakan sebagai nucleophilic substitution reaction. Itulah cerita dia. Habis tu introduction to organic chemistry. So mari kita lihat soalan objektif. Okay, tengok soalan objektif ya. Terus soalan objektif tau. Okay, so which of the following compound is an example of unsaturated organic compound? Unsaturated adalah compound yang mengandungi bonding C double bond C ataupun C triple bond C. Asalkan dia ada multiple bond lah ya, between C dengan C lah. Itu adalah sejenis unsaturated hydrocarbon lah. So the answer is D. Obvious lah. Kalau B ni boleh tak kita kata dia unsaturated? Ini bukan unsaturated walaupun dia ada double bond ni. Tapi dia double bond dengan O lah. Ya. Selalunya kita akan refer dia kepada C double bond ataupun C triple bond dengan C. Ya. Alright. So number 1, answer is D. Ya. Okay. Okay, seterusnya number 2. How many primary, secondary and tertiary carbon? Okay. So sekarang kalau kita tengok, ingat balik, primary carbon ialah bila carbon itu bonded kepada another one C. Okay, ini adalah primary carbon lah. Contohnya katalah saya ada ni lah. CH3. Okay, bonded to kita ada molekul yang macam ni. Tak nak. Okay. So kalau kita tengok balik, kita ulang kaji balik lah. Okay. Ini adalah primary carbon. Sebab dia bonded kepada satu carbon yang lain. Carbon ini adalah tertiary carbon. Sebab dia bonded kepada 1, 2, 3 carbon yang lain lah. Ya.
Ini adalah tertiary carbon. Yang ini adalah primary carbon. Kenapa dia primary carbon? Sebab dia bonded kepada satu carbon yang lain. Ya. Okey, carbon ini, carbon yang ini. Okey. Carbon yang ni, carbon yang ni. Mana tak keluar. Ni carbon yang ni. Carbon ini adalah sejenis carbon ni adalah sejenis tertiary carbon. Ini adalah sejenis tertiary carbon sebab dia terikat kepada 1, 2, 3 carbon yang lain. Dia adalah tertiary carbon. Okey, kalau yang ini? Kalau yang ini adalah quaternary carbon. Sebab dia terikat kepada 1, 2, 3, 4 carbon yang lain lah. Ya. Okey. Yang ini primary sebab dia terikat kepada satu carbon yang lain. Ini adalah primary sebab dia terikat kepada satu carbon yang lain. Carbon ini adalah primary juga sebab dia terikat kepada satu carbon yang lain. Kalau secondary macam mana? Okey, carbon tersebut dia bonded kepada dua carbon yang lain. Contohnya macam ni lah. Ni. This is secondary carbon. Okey. So, kalau kita tengok kita ada jenis-jenis carbon primary, secondary, tertiary, quaternary carbon lah. Ya. Okey. Sekarang dalam soalan yang kedua tu dia tanya kepada kamu berapakah primary, secondary and tertiary carbon? So kita boleh tengoklah kat situ. So sekarang ini adalah primary carbon sebab dia bonded kepada satu carbon yang lain lah. Ya. Ini adalah carbon ini adalah 1, 2, 3. Dia adalah tertiary carbon lah. Dia terikat kepada 3 carbon yang lain. Okey, carbon yang ini diterikat kepada 1, 2, 3 carbon yang lain. Dia adalah tertiary carbon. Okey. Yang ini dia adalah primary carbon lah sebab dia terikat kepada satu carbon yang lain lah. Okey. So ini tertiary. Carbon ini this is the tertiary carbon. Ini tertiary carbon lah. Yang ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Okey, kalau kita tengok, ini adalah secondary carbon. Okey, ini adalah secondary carbon sebab dia terikat kepada 1, 2 carbon yang lain. Ini pun secondary juga. Ini pun secondary juga. This is also secondary. This one also secondary. So, you can calculate now how many primary. So, how many primary? 1, 2 lah kat situ. Kan? Primary ada 2. Okay, secondary, how many secondary? 1, 2, 3, 4, 5. So, ada 5. Okay. Now tertiary with how many? Ada 2. So, the answer is B lah. Macam tu. Ya. Okay, next. Identify all the functional group in the molecule below. So, kalau kita tengok, ini functional groupnya, ini functional groupnya, ini functional group dia. Ini dinamakan sebagai benzene ring. Ini benzene ring, ini amino. Kalau tak ingat, tolong tengok balik. Ini adalah carboxyl. Kalau tak ingat, kena tengok balik. Tak ingat, tengok balik. Kalau tak ingat lagi, tengok balik. Tengok balik. Kalau tak ingat juga, kamu rebus je buku tu, minum air dia. Kan, senang macam tu. Ya? Taklah, bukanlah sajalah. Ya? Kalau tak ingat, kena tengok balik. Ini memang proses belajar lah. Ya? Semua orang pun mengalami proses yang sama bila dia belajar dulu. Ya? Saya pun sama. So, don't worry. Ya? Kalau tak ingat, memang kena tengok balik lah. Ya? Alright. Number 4 lebih kurang sama sahaja dia punya soalan dia. Apakah functional group yang wujud? So, kita ada amino, kita ada carboxyl. Yang ini kita ada benzene ring dengan hydroxyl lah. Ya. So, ini we have hydroxyl. Ini kita ada benzene ring. Benzene ring. Here we have carboxyl. And another one we have amino lah. The answer is C. Ni tak ingat kena tengok balik tau. Buat balik soalan chem score. Ya. Okay. Mana lagi soalan yang senang-senang sikit? Ada tak? Tak ada. Okay. Tak ada soalan functional group ya. Okay. Mari kita tengok soalan nombor 5 pula. Okay. Soalan nombor 5. A compound has molecular formula of C6H12
It is a carbonyl compound. Okay. Betul tak dia carbonyl compound? Kenapa dia carbonyl compound? Okay. Carbonyl compound adalah contohnya kita ada inilah carbonyl compound CH3, CH2, 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 C double bond O. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So sekarang kalau kita tengok molekular formula dia adalah CnH2n. Yang ni kalau molekular formula dia CnH2n maksudnya dalam compound tersebut dia ada double bond lah. Jadi kita tahu bahawa carbonyl compound dia memang ada double bond between carbon dengan oksigen. Ya, carbon dengan oksigen dia memang ada double bond lah, ya. So, sekarang kita expectkan bahawa sebatan tersebut adalah carbonyl compound sebab molekular formula dia adalah CnH2n. Ni kalau 6, H dia mesti 12. Kalau C dia 7, H dia mesti 14. Ada satu O. Dia adalah jenis carbonyl compound. Kenapa dia bukan ether? Sebab ether molekular formula dia CnH2n plus 2. Jadi kalau dia ether, kalau dia ada 6 carbon, kalau dia ada 6 carbon, dia punya hidrogen ada sebanyak 14. Dia punya hidrogen akan ada sebanyak 14 lah. 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kalau ether, dia punya molekular formula adalah CnH2n plus 2O. Okay. Sebatan tersebut adalah baru jadi ether. Ether ataupun dia kemungkinan juga boleh jadi alkohol. Ether ni dengan alkohol dia punya molekular formula sama. Dia isomerik lah. Ether dengan alkohol dia punya molekular formula sama. Contohnya katalah kita ada alkohol, ini alkohol lah, ya. Okay, OH. So dia punya molekular formula dia punya ni katalah dia ada 6 karbon, hidrogen dia mesti ada 14. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 juga. Dia kalau dia ada 6, dia akan ada sebanyak 14 hidrogen dan 1 O. Itu untuk ether dan juga untuk alkohol lah. Okey, kalau ester kenapa dia bukan ester? Sebab ester dia kena ada 2 O lah. Okey, contohnya ester katalah kita ada 6 carbon kan. Okey, CH3, CH2, ester, kita nak ester, O, CH2, CH3. Jadi molekular formula untuk ester ni hidrogen dia lagi sikit lah. Sekejap sebab dalam set ni. Okay. Untuk ester dia punya molekular formula CnH, kalau kita tengok di sini 2N, okay, O2. Tu macam tu. So kalau kita tengok kalau dia ada 6 carbon, dia punya hidrogen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dia punya ni. Okay. Ataupun kalau dia C6, dia akan ada 12H lah. Ada 2 O. Ada 2 O. Dia ada 2 O lah. Ya. Macam tu lah. Ya. Kalau alkohol, dia punya molekular formula CnH2n plus 2O. So, dia tak mungkin alkohol, dia tak mungkin ester, dia tak mungkin ether lah. Sebab bilangan H dia. Ya. So, dia adalah sejenis carbonyl compound. Ya. Okay. Saya tak tunggu kamu bagi betul-betul faham. Nanti kamu tengok video balik lah ya. Sebab masa je tak cukup je. Okay. Okay, seterusnya ini adalah sejenis anhydride. Anhydride tu kita ada compound yang macam ni. C bonded tu ni. Ni. Ni CH3 kan. CH3. Okay, bonded kepada C yang ni. C double bond O. Lepas tu ni ada O kat tengah dia. C ni double bond O balik. Lepas tu dia CH3. Ni. Ini adalah sejenis anhydride lah yang saya baru hantar tu lah. Ya.
Ini kita namakan functional group dia adalah anhydride. Ya. Okay. So seterusnya, tengok. Saya nak buat nombor 10 dulu. Which of the following is a pair of isomer? Isomer ni structural formula. Tak sama. Tapi molecular formula sama. Ya. Contohnya kalau kita tengok, yang ini structural formula dia apa? Macam ni lah. Structural formula dia macam ni. Ini cara dilukiskan. Tapi dia punya bilangan atom, yang ini 1, 2, 3, 4 kan? Ada 4 carbon. 4 carbon. Carbon ada 4. Hidrogen dia 3, 4, 5, 6, 7, 8. H dia ada 8. Yang ini C dia ada 3. H dia ada berapa? C dia ada 4. H dia ada 3, 6. Ni bukan isomer lah. Ni bukan isomer terus. Ya. Isomer tu adalah structural formula tak sama tapi molecular formula yang sama. Okay, kalau yang ini pun kalau kita tengok, yang ni carbon dia ada 1, 2, 3, 4. Tapi yang ni ada 3 saja. Molecular formula tak sama. Structural formula pun tak sama lah. So ini bukan isomer lah. Ya. Isomer is when structural formula tak sama tapi molecular formula yang sama lah. Okay. So kalau kita tengok B adalah sejenis isomer. Kenapa dia sejenis isomer? Sebab kalau kita tengok di sini, ni satu. Satu lagi kita ada C. Okey, kita tengok B adalah sejenis isomer sebab dia punya molecular formula sama. Okey, yang ni berapa bilangan karbon dia? Karbon dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 karbon. Hidrogen dia ada sebanyak 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yang ni how many carbon? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul kan ni? CH2, CH2, CH3. Betul kan ni? 1, 2, 3, 4, 5. Ni. Oh, sorry. Yang ni silap. Yang ni tak ada. Sorry, saya salah lukis. Okay. So, kita tengok kat sini. So, yang ini, carbon dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. C6 juga. H dia 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ni. Okay. Dia punya molecular formula sama. Tetapi structural formula tak sama. Atom-atom dia susun macam ni lah. Ya. So 10 tu adalah sejenis isomer lah. Sejenis isomer. Ya. Alright. Nucleophile adalah spesies yang ada banyak electron rich lah. Ya. Electron rich spesies, dia negative charge. Ya. Dan sebab dia banyak elektron, dia akan menyerang di mana kawasan yang mempunyai ketempatan elektron yang rendah lah. Ya. Dia akan serang, attack di kawasan di mana spesies itu kekurangan elektron, deficient kawasan center di mana kekurangan elektron lah. Ya. Okay. Nucleophile dia bukan sejenis Lewis acid sebab Lewis acid ni adalah molekul yang incomplete octet. Ni incomplete octet adalah molekul yang incomplete octet. Tengok balik nota yang lepas. Dia adalah sejenis electrophile. Yang mana satu bukan nucleophile adalah the answer is A lah. Ya. Okay. Yang mana satu bukan electrophile. Macam mana nak kenal pasti dia electrophile? Electrophile adalah spesies yang kurang elektron. So macam nak tengok dia kurang elektron? Kemungkinan dia bercas positif ataupun dia molekul yang incomplete octet. Ya. Jadi kalau kita tengok
kalau dia ada lone pair tu biasanya dia bukan spesies yang electrophile lah ya. Jadi kalau kita lukiskan lebih saja kita dapati N pada NH3 ni dia ada lone pair lah ya. So bila dia ada lone pair dia ada high chance untuk menjadi nucleophile. Tapi soalan ni dia agak tak begitu lengkap tapi tak apalah saya jawabkan ya. Okay. So NH3 adalah sejenis, ni adalah sejenis nucleophile lah. Dia bukan electrophile, dia tak akan jadi electrophile ya. Okay. Last one. Kita tengok last one. Okay, dia tanya berapakah possible isomer? Okay. Last kali kita ada the possible structure isomer for C4H9Br. Okay. Kita ada C4H9Br. Ya. Jadi kita dikendaki melukiskan berapa banyak molekul kita boleh dapat lah daripada ini ataupun berapa banyak isomer yang kita boleh dapat lah. So cara dia senang. Kita mula sekali karbon tu kita lukiskan panjang, letak Br kat sini. Okey, lepas tu kita daripada karbon yang panjang tu kita ubah Br. Letak kat sini. Lepas tu ubah Br lagi ke sini. Bila ubah ke sini, ini dengan ini dia sebenarnya molekul yang sama lah. Kita tak boleh ambil yang inilah sebagai isomer. Sebab ini dengan ini molekul yang sama lah. Ya. So, molekul yang sama. So, dia bukan isomer lah. Ini dengan molekul yang kedua, dia bukan isomer. Dia molekul yang identical lah. So, kita nak isomer, molekul yang berbeza lah. Ya. Okey, lepas tu apa kita buat ialah kita cuba pendekkan rangka karbon. Kita buat macam tu. 4 karbon tadi kita pendekkan. Buat satu cabang lah. Okey, kita letak Br kat sini. Okey, letak Br kat sini. Okey, andai kata kita letak Br kat sini, dengan letak Br kat sini dia adalah serupa. Ataupun letak Br dekat sini, dia bukan isomer. Okey, compound 1, compound 2, compound 3. Compound 3 dengan compound 4 adalah molekul yang sama. Dia bukan isomer. Okey, kalau kita letak kat sini pun, dia adalah compound 3, compound 4 dengan compound 5, dia bukan molekul yang berbeza. Dia bukan molekul yang, dia bukan isomer lah. Sebab mereka ini adalah compound yang sama lah. Ya. So, disebabkan itu, 4 and 5 ni kita tak boleh pilih dia untuk dilukiskan sebagai isomer yang berbeza lah. Ya. Okey. Lepas tu kita ambil lagi rangka karbon yang macam ni. Ya. Ambil lagi rangka karbon yang ada satu branch ni, kita letak Br dekat tengah-tengah. Macam tu. Ya, ni compound 4. Ini compound 3 dengan compound 4 dia bukan molekul yang sama lah. Kita ubah balik dekat, kita cuba ubah compound 5 ni. Kita letak Br dekat sini. Letak Br dekat sini, compound 3 dengan compound 5 dia adalah molekul yang sama. Maksudnya there's no more isomer yang kita boleh lukis lah. Ya. There's no more isomer yang kita boleh lukis. Kita boleh mampu dapat 4 saja isomer lah. So kita lengkapkan dengan dia punya hidrogen. Ya. So hidrogen dia, ni kita ada CH3, CH2, CH2, CH2. Alright, ini CH3, CH2, CH, CH3. Lengkapkan dia punya hidrogen lah ya. So kita akan dapat 4 isomer lah ya. Kat sini memang kita menggunakan C4H9Br. Alright. So dalam soalan ini berapa isomer yang kita boleh dapat ialah 4. 4 isomer sahaja. Boleh ke? Ada apa-apa nak tanya ke setakat ni? Anything nak tanya?